Baik, mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur pada Allah setinggi-tingginya syukur kerana dengan izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di Masjid Asy-Syakirin. Mudah-mudahan tergolong di kalangan semua yang hadir pada pagi ini, insya-Allah golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur dan sentiasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekeliling kita. Baik yang ada pada diri kita ini adalah baik atau sebaliknya adalah buruk. Maksud apa sahaja yang berlaku pada diri kita ini tak ada yang tak baik. Semuanya baik belaka di sisi Allah. Jadi sukarnya untuk kita set dalam minda kita semua yang datang ni adalah baik-baik belaka. Betul kan? Muslimat dirahmati Allah, susahnya sebab memang kita nak baik, hidupnya baik, matinya baik, tetapi kadang-kadang yang datang tu adalah tidak baik. Maka kita merasakan sepertinya Allah tak sayang aku ke? Ini masalah, okey. Jadi sebenarnya Allah Maha Baik hanya akan mendatangkan yang baik-baik. Syukran, terima kasih. Sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya terlupa nak bawa Quran saya. Surah Ali Imran, Surah An-Nisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sebenarnya saya dapat poster ni masa saya nak naik ferry semalam daripada Langkawi, bawa grup setelah selesai program daurah saya di Al-Usta pada 25 malam 25 Oktober. Okay? Jadi sahabat-sahabat, bila saya tengok tu ada macam tajuknya Firdausi, saya pun teringat last kuliah saya di sini adalah menggunakan buku yang saya tulis, Angan-Angan ke Firdausi. Dan kalau ada pula yang mengangguk, betul kan? Kan bawa siap buku Angan-Angan ke Firdausi sebab saya takut salah masjid. Jadi bila saya bertanya kita nak sambung page berapa, kita tengah dalam ferry kan, kalut-kalut saya pun tulis PG. PG tu maksudnya page berapa. Jadi Kak Aini jawab, dia kata apa maksud dia tanya tu, dia kata pukul berapa ke page berapa. Jadi saya kata muka surat berapa. Lepas tu senyap tak berjawab sebab saya pun dah cerita hal lain dah. Cerita hal lain. Jadi pagi ni dengan semangat wajar saya bawa buku Angan-Angan ke Firdausi sebab saya ingat kita nak bawa tajuk dalam buku tersebut. Tapi sebab keadaan tak mengizinkan, janji kan, bukan niat untuk dicapati, tapi memang ada yang lebih penting lagi. Okey, jadi semalam pun nyari-nyari saya kata kita cancel kelas Kak, tapi memang tak sampai hati. Okey, sebab sahabat-sahabat saya tinggalkan bapak saya dalam keadaan lemah dan makin uzur. Maka saya kata saya nak cuti kelas. Tapi bila kita fikirkan banyaknya kali tak jumpa dengan jemaah Masjid Asy-Syakirin ni, lepas tu adik-beradik saya pun hujung minggu pakat-pakat masing-masing jumpa, kumpul kat rumah bapak saya, maka insya-Allah saya boleh teruskan majlis ilmu. Jadi saya hanya ingat Angan-Angan ke Firdausi je lah. Lepas tu datang tadi, Angan-Angan ke Firdausi Ustazah, bukan tajuknya Rasulullah bersama Rasulullah
di Firdausi. Kan gitulah. Jadi jasadnya dalam feri, otaknya dekat keramat. Macam itulah sahabat-sahabat. Okey je tak apa kak. Kat Langkawi pun macam tu juga kan. Mereka bagi poster kuliah khas bersama Ustazah Muzayyanah Abdullah. Tiba-tiba bila duduk, Ustazah ni tajuk kita hari ni. Suka je kan bagi tajuk macam tu tiba-tiba. Jadi Ustazah pun kata halal aja lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita baru sahaja melangkaui masuk, tamat kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Betul kan? Baru je tamat. Ya, ketika saya bawa rehla ke utara tanah air, kita kata kita dah menghujung dengan Rabiul Awal. Jadi bagaimana rasa kita sepanjang sebulan ini didatangi oleh para asatizah kita yang hebat-hebat bercerita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan tahun ini saja, setiap tahun daripada kita sekolah rendah dululah kalau ingat-ingat, datang je bulan 12 Rabiul Awal khususnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekolah kita lepas daripada cuti 12 Rabiul Awal tu akan didatangi oleh ustaz-ustaz berceramah Maulidur Rasul. Kita pun naik hafal dah siapa ibu Nabi, siapa ayah Nabi, apa kehidupan Nabi daripada kecil sampai ke besar. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, apa kesan pada hati kita sampailah bulan Rabiul Awal ni habis dan dah 2 tahun kita tidak pun menekuni Maulidur Rasul secara fizikal macam tahun ni. Di mana-mana saya percaya tahun ni terasa sangat meriah sambutan maulid di mana-mana. Hatta ada orang bertanya dengan Ustazah, Ustazah perlu ke kita sambut maulid hampir setiap hari ada? Jadi saya kata pelik dah orang ni dah 2 tahun kita tak sambut Maulidur Rasul. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sepatutnya bumi Allah ni diimarahkan dengan selawat-selawat Nabi, kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah tentangnya, kemudian qasidah alunan-alunan memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepatutnya satu perubahan yang sangat sihat selepas daripada pandemik Covid. Sebab bayangkan kalau kita hanya setahun sekali 12 Rabiul Awal macam dulu-dulu, kita hanya ingat holiday 12 Rabiul Awal. Lepas daripada 12 Rabiul Awal tu adalah ustaz-ustaz datang kat surau kita berceramah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dunia hari ini kita berperang. Mereka bukan lagi menggunakan pisau, sahabat-sahabat, tapi menggunakan senjata api yang pelbagai masuk ke minda anak-anak kita. Ikon yang tak apa-apa, contoh kononnya yang boleh diikut tak apa-apa, idola yang mana setiap hari. Dan anak kita bahkan diri kita sendirilah, ibu-ibu yang hujung jarinya ada telefon, suami kita, pelbagai lapisan golongan. Kalau remajanya bagaimana, hari-hari kita dihidangkan dengan idola itu kan, dengan wajah-wajah ini. Jadi kita pun rasa nak meniru. Jadi saya kata kenapa tidak kita mengambil peranan dengan handphone, yakni apa saja maklumat yang ada di hujung jari. Kita juga mengambil peranan yang sama. Mereka telah menggunakan senjata api, hatta kehebatan mereka ni duduk depan laptop saja. Mungkin mereka hanya menggunakan hujung jari. Wa na'udzubillah min zalik. Quran terbuka depan mata saya ni. Kalau kita nak sebutkan, mereka boleh satu klik sahaja boleh bom satu negara. Kan? Tapi kita tak bersiap sedia seperti itu. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi paling penting kita sentiasa merasakan takutnya akidah kita, anak-anak kita semakin dimomokkan dengan macam-macam isu dalam negara khususnya. Kita tak lawan dia dengan kedatangan Maulidur Rasul, cerita-cerita tentang qudwah hasanah, contoh yang terbaik dalam hidup kita. Maka akhirnya apa yang sepatutnya orang Islam contohi itu sudah hilang sama sekali. Jadi jangan pernah bertanya kenapa program maulid hari-hari. Kita rasa macam gairah nak berselawat, kita rasa macam indahnya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasidah-qasidah bukan nak menilik suara siapa yang paling sedap, tetapi adalah terjemahan kepada qasidah-qasidah tersebut. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, ini jiwa kita kalau kita rasa kita nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Firdausi. Baru kena dengan tajuk, bukan angan-angan ke Firdausi. Jadi mungkinlah tajuk ni dipilih oleh pihak masjid kerana masih lagi mood Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal baru tinggalkan kita. Sahabat-sahabat, 12 bulan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tak ada pilihan, setiap hari bahkan semua kita mesti mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bahkan hati kita sentiasa hidup. Kalau kita bersyahadah dalam solat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita tahu dah akidah kita pertamanya dipaksikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, dan untuk sampai kepada cintanya Allah mesti melalui satu pintu gerbang utama, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita nak dapat redanya Allah, macam mana cara nak dapat redanya Allah? Dengan amal soleh. Amal soleh yang suka-suka kita nak buat ke tak? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dalam solatnya ini yang Nabi buat. Sallu kama raaitumuni usalli. Dalam puasanya ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Bukan sahaja Ramadan yang 30 hari 29 hari itu, tapi juga Nabi mengajarkan kepada kita hari-hari yang Nabi cintai untuk berpuasa. Sahabat-sahabat semua ni datang daripada Nabi. Kemudian datang pula zakatnya, kan? Bukankah kita tahu dalam bab infak yang Allah banyak sebut dalam Al-Quran, ada infak yang wajib, ada infak yang sunat. Apa yang wajib? Mesti suka tak suka bayar zakat. Contoh ni, perbahasan zakat ni sangat panjang kalau kita mengaji. Kemudian juga zakat, yakni infak itu menjadi wajib melalui zakat, juga infak yang sunat. Jadi suka kita lah, kita nak buat wakaf, kita nak buat sedekah, kita nak bayar fidyah. Fidyah ni bukan lagi menjadi sunat, tapi kewajipan bagi orang yang disuruh membayar fidyah. Jadi semua ini duduk di bawah satu payung infak. Siapa yang memulakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi kalau kita tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan apa pun, itulah yang disebutkan sebagai bid'ah. Kita hari ni dengar, aku buat macam ni bid'ah ni, bid'ah. Memanglah bid'ah, duduk atas kapet ni pun bid'ah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pasal apa duduk atas kapet bid'ah? Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam simen pun tak ada, apatah lagi kapet kali hijau ni. Tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau ada di sana seorang ustaz datang masuk, cabut semua ni kapet-kapet ni, bumbung ni semua cabut. Nabi punya masjid dulu bumbung pun tak ada. Pasal apa kena cabut ustaz? Kami ni buat Masjid Asy-Syakiri ni daripada dana wakaf, duit orang ramai ni, cabut, bid'ah belaka ni. Marah tak kita? Angkat senjata, orang pucung ni ustaz sesat, kompom dah ustaz sesat ni. Jadi sebab apa? Sebab Nabi tak buat dulu. Sama macam kita duk makan kari pap pagi-pagi tadi, kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak sempat makan, singgahlah depan gerai rumah ustazah tu, kan? Sahabat-sahabat belilah kari pap, makan 2 biji konyang dah sampai sini, kan? Boleh sebut bid'ah ni bang, kita makan kari pap, patut makan buah kurma ni pagi-pagi, kan sahabat-sahabat? Jadi kita kena faham apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita tu benda yang baru yang kita tunaikan sekarang ni. Cuba tanya kepada diri kita, kenapa kita ikut? Kenapa kita buat? Sebab kita nak kekal mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi berada di atas track landasan Quran dan Sunnah. Jadi ini pintu gerbang utama. Justru apabila kita tanya pada diri kita, Nabi buat tak? Nabi suka tak? Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita kata kita nak cantum hubungan silaturahim, hujung-hujung minggu lepas kuliah ni akan nak pergi mana? Oh, nak ziarah abang saya tak sihat ustazah, semalam masuk hospital, contoh, kan? Kita pun kata bid'ah, mana ada Nabi pergi hospital ke? Marahlah kawan tu. Tapi kita pandang Nabi sangat suka orang ziarah orang sakit. Nabi sangat suka orang cantum silaturahim. Caranya mungkin tak sama. Dulu Nabi pergi naik unta, berjalan kaki. Tapi sekarang kita start kereta, kan? Pahal naik kereta ni bid'ah. Itu kadang-kadang kita tak faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab zaman berubah. Tapi Rasul yang kita nak taat, yang kita nak ikut sampai kiamat, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga Tuhan yang kita sembah. Dia takkan berubah mengikut apa kemampuan kita. Makin kaya makin bertukar Tuhan, makin kaya makin bertukar siapa yang kita nak menjadikan sebagai ikutan. Ini silap. Jadi dulu sampailah kiamat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, rujukan kita tetap Al-Quran. Sebab itu nak mendapat redanya Allah Subhanahu wa taala, saya selalu guna kalimah pintu gerbang utama yang mesti kita lalui adalah keredaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi macam sekarang ni lah, dulu-dulu orang duduk atas pelamin, masuk dalam dewan, ada ke lalu bawah gerbang yang cantik-cantik, bunga dihias tu, kan? Ada tak? Tak ada, sahabat-sahabat. Kadang kita pergi kenduri, kita jam kat situ. Pasal apa? Mokcik-mokcik selfie kat situ, kan? Aku nak pergi makan ni, aku nak tengok pengantin ni, tapi kena lalu bawah tu dulu, kan?
Suaminya kata, jomlah jam kat sini, kita lalu ujung sana. Tak payahlah bang, lalu sini, cantik bunga-bunga ni. Kan jadi jam kat situ semata-mata nak bergambar. Kan dulu-dulu tak ada pun pintu-pintu gerbang macam ni. Nak pergi makan, makan je lah. Nak jumpa pelamin, jumpa je lah pelamin. Sekarang ni ibaratnya mesti lalu pintu gerbang tu dulu. Masya Allah kan. Orang yang dia ajar untuk menyambut tetamu ni pun dia ajar supaya semua orang lalu bawah tu. Ada kapet merah kan. Kalau ada makcik-makcik yang menyelingkuh pergi jalan lain, cik lalu jalan ni. Aku kata dalam hati, sama je lah, yang penting aku sampai kat tempat makan tu. Tapi dia penat juga, ibaratnya aku bayar mahal ni kan, hang lalulah bawah ni. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini semuanya berubah, tapi untuk apa? Kalau tidak mencacatkan akidah kita. Tunaikan hajat orang. Betul lah juga, dia bayar ini saja ni mau 5,000 RM ni nak susun bunga-bunga ni. Tak apalah bang, bukan salah pun. Suami kita pula bid'ah lalu bawah ni kan, sahabat-sahabat, jenuh kita. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita sebutkan kita nak ke Firdausi mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama jom kita faham mutaba'ah. Apa ni? Kita nak mengikut, taat sungguh-sungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu saya minta Quran tadi, surah An-Nisa ayat yang ke-69. Kita nak baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ayat 69 bermaksud, dan barang siapa yang mentaati Allah, tu kalimah mutaba'ah tu ambil daripada kata-kata ini. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di kalangan siapa? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang cinta akan kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan sebaik-baik mereka itu adalah teman-teman yang menyertai bersama-sama dengan siapa? Orang-orang yang kita sebutkan tadi. Maksud kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan terus sampai kepada Nabi. Sebab kita tak jumpa dengan Nabi dah hari ni. Kita tahu kalau ada orang yang datang pada kita serban besar macam mana atas kepala, labuh mana jubah, dia kata akulah Nabi akhir zaman, kita tak perlu ikut. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir yang sampai kepada kita. Lalu macam mana kita nak ikut orang mati, ustazah? Orang mati kau nak ikut, pelik sungguh Islam ni. Heleh, mat kilau dah lama mati pun semua orang ikut. Sahabat-sahabat dirahmati Allah ikut. Keluar panggung berapa juta, kaya raya, sahabat-sahabat. Saya pun kata, aku silap, mati dah lama mat kilau ni, tapi pasal apa semua orang keluar pergi mana-mana, tanjak dah sekarang ni. Pakai tanjak, subhanallah. Anak-anak muda daripada tadika sampai sekolah rendah dia ajar bersilat balik. Sebab apa? Semangat mat kilau. Bukan mati dah ke mat kilau ni, ke aku yang tak tahu? Mati lama dah orang sibuk ikut. Sahabat-sahabat, ni tiap bulan, dalam sebulan ni tiap hari hampir kita diceritakan tentang Nabi. Ada yang menempelak, kenapa mesti nak ikut Nabi? Lama dah Nabi tu mati. Kan pelik, orang Islam sendiri yang memusuhi agamanya sendiri hanya kerana jahil. Sebab tu Allah angkat darjat orang yang alim. Kita nak ikut tu bukan nak ikut dia, oh Nabi mati kita pun kena mati juga baru boleh bertemu dengan Nabi. Allah kata ajal belum sampai, jangan mati sebelum waktunya. Teruskan apa jua kehidupan walaupun kita diuji dengan macam-macam. Sebab Nabi ketika hidupnya pun menerima pelbagai ujian dan rintangan. Jadi ketika kita diuji, kita nak jadi golongan yang mendapat nikmat seperti Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam An-Nisa ayat 69.
Sebab kita kata kita nak sefirdausi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita diuji, ujian kita kadang-kadang tak ada air 3 hari kat Selangor ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu pun kita rasa dah beban berat. Padahal adik kita yang duduk kat mana, orang Puchong, orang Shah Alam kata, aku datanglah rumah aku bawa baju-baju kotor semua tak apa. Masih ada yang boleh tolong bantu kita ni. Subhanallah, kena Covid ni, masih ada kawan-kawan yang sangkut makanan depan pagar rumah. Ada je yang nak tolong, nak bantu. Syaratnya kita kena sedar dirilah. Pasal apa aku ni sakit, tak ada seorang pun tolong aku. Tulis juga dah kat Facebook, kan. Kawan-kawan kata, heleh masa aku tulis kat Facebook aku Covid hari tu kau padankan muka je. Sekarang kau pula sibuk hantarlah makanan kat aku Bukankah apa yang kita dapat adalah apa yang kita beri, sahabat-sahabat? Orang tahu kita sakit, orang cari. Covid tu kan tak boleh keluar rumah kan. Ya Allah, masa kita Covid dulu dia lah yang hantar ke atas tembok rumah kita. Sampai tak larat makan, pagi pun dia, tengah hari pun dia, petang pun dia. Masya Allah, Allah tunjuk atas dunia ni lagi, sahabat-sahabat. Tapi kalau kita sibuk nak menerima, saya ni Covid Ustazah, kakak saya buat tak tahu je, satu makanan pun tak hantar. Kalau orang tak bagi kat dia, dia punyalah berkira. Tapi masa orang kena, dia tak bagi kat orang, sahabat-sahabat, dia tak punya rasa pun. Alah Ustazah, jiran dia baik-baik, walaupun dia kakak saya, tahulah dia nak cari kat mana. Tu dia adik-beradik apa macam tu. Bila orang tak bagi kat dia, dia sibuk. Samalah suami saya Ustazah, hari jadi saya langsung bunga apa tak pernah bagi. Kita sahabat-sahabat masa hari jadi suami kita, bang cekodok pun okey lah ya. Kenapa sebut cekodok? Saya on the way ke sini, ada orang bukan duduk jiran saya jauh. Ustaz kat mana saya nak hantar cekodok ni? Lah Ustaz kata sedapnya aku dah tak sarapan pagi ni. Cekodok nak hantar kat rumah kan? Takkan alah setakat cekodok je. Rasa macam nak patah balik, sahabat-sahabat. Ustaz kata saya nak teman Ustazah pergi ngajar dulu ni kat Puchong. Sangkut je kat pagar. Mudah-mudahan tak hujan lah, cekodok jadi apa pula sekejap lagi kan. Tu dia Ustazah Zat sebut cekodok pun telah naik liu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak sebutnya apa? Apa sahaja yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk dijadikan contoh tauladan. Jadi tengok yang kita sebut dalam Fatihah kita tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan yang mana? Ibarat kita berbicara dengan Allah, bersembang-sembang, bercakap-cakap dengan Allah. Allah jawab ni, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang engkau sesatkan. So kalau kita rujuk pada tafsir, siapa golongan orang-orang yang Allah beri nikmat? Sudah pasti golongan para rasul. Menyamai tak akan An-Nisa ayat 69, kamu nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Firdausi itu, tak ada lain. Memang sekarang kamu tak dapat ketuk pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku nak berjumpa denganmu ya Rasulullah, aku nak tanya soalan ini. Sahabat Nabi punya untung dulu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak dapat berjabat tangan dengan Rasulullah, tak dapat berpandangan wajah dengan Rasulullah, tak dapat ketuk pintu Rasulullah, melihat isteri-isteri Nabi yang ditarbiah sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang kita nak ikuti? Al ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah pewaris kepada apa yang dibawa oleh ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rujukan utama kita adalah ulama. Sebab tu selain Quran, sumber perundangan Islam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ijma', ada qiyas. Bila ulama kata hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Tu semalam kecoh viral habis kan sahabat-sahabat. Doktor India tegur. Pasal apalah yang semuanya nak ditiru? Tak apa lagi lah dia kata kalau pakai pakaian India tu budaya, dia katakan. Saya on the way atas bas tu, ya Allah malunya aku tak tahu nak habaq macam mana lah. Saya masa PKP dulu nyari-nyari stir live dengan Dr. Mala tu. Tak siapa entah penganjur program tu kan, dia nak Ustazah akan live forum dalam talian dengan Dr. Mala. Mala mana ni? Sebab dia tulis tu bukan Mala, Nur Mala ke apa kan, tapi M-A-L-A-R kan. Bukan ni nama doktor yang selalu cerita pasal Covid. Itulah Ustazah. Hebat ni. Tapi kan dia cakap India, aku tak faham pula kan. Tak Ustazah, fasih dia punya bahasa Melayu tu, fasih. Jadi saya pun pergilah ke YouTube tengok. Memang fasihnya bahasa dia.
Lepas tu muslimat tahu macam mana, mereka tukar tarikh tu dah tak match dah dengan saya, maka tak jadilah. Kalau tidak jadi BFF ustazah dengan dia kan. Kami kalau jumpa di pentas apa saja walaupun dalam talian, insya-Allah lepas tu dah tukar-tukar nombor telefon, bolehlah bincang apa yang patut kan. Subhanallah. Dia tegur sahabat, kita tak rasa malu sebab dah lama dah kita tegur benda ni, dah lama para ulama kita tegur lama dah, jangan meniru apa saja bentuk agama. Tapi kita rasa Masya Allah sahabat-sahabat, dekat pejabat setahun sekali, tahun ni kita tema Bollywood, tak cukup dengan bajunya yang berkala-kala tu, sahabat kita pun bubuh sekali toeng atas dahi, letak lagi merah dekat atas kepala ni kan, yang pakai tudung pun sanggup belakangkan nampak anak-anak rambut. Kita tengok kat Facebook, apa ke benda dia ni kan, tak faham. Subhanallah sahabat-sahabat, nak jadi apa kita ni? Sedangkan ikutan kita tadi tu ada dah. Kalau kita ikut mutlak dia muslimat, terasa lazat indah. Kenapa hari ni kita boleh tiru orang yang mati tu, pakaiannya, pencak silatnya, semua kita nak tiru? Sebab konon kita rasa hero sangat. Bermakna kita tak kenal lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita angan-angankan untuk duduk sesyurga dengannya. Sebelum saya ke Langkawi, saya forum dengan Ustaz Syekh Said Kadir Al-Jofri, di mana di Surau Taman Samudra Gombak kot ya sahabat-sahabat. Saya pun macam tu jugalah, sebab hari-hari cerita pasal Maulidur Rasul ni kan, tak tengok pun tajuk apa benda tajuk dia pun nak bagi ni, tapi tentang Maulidur Rasul lah. Lepas tu Ustaz Kadir pertamanya bercakap sebagai panel pertama, saya panel kedua kan, Ustaz Izmir dia punya moderator. Lepas tu sebab sebelum kami tu ada qasidah, pelantun qasidah ni 3 orang dewasa yang sedap lah qasidah dia. Jadi ramai dah jemaah kat depan ni. Jadi ustaz menyebutkan apa? Dia kata, kenal tak kita dengan pelantun qasidah yang solo dia tu, pelantun qasidah dia tu tadi bangkit sebab kami dah start forum, dia bangkit, 2 orang lagi duduk, dia bangkit pergi tandas kot. Jadi Ustaz Syekh Kadir kata apa? Dia kata, kenal dah juara tilawah Al-Quran berturut-turut, memang sedap suaranya. Jadi orang duk pandang, iya ke? Saya pandang tak ada pula, dia pergi mana, pergi tandas kot. Mana dia? Ustaz kata kan, tak ada. Jadi ustaz sebut cerita pasal dia tu, dia tak ada, tapi mungkin dengarlah dekat mikrofon. Jadi dia kata yang juara tu adiknya, tu abangnya. Jadi kita pun lah, kan dia yang juaranya kan. Rupanya beliau adalah abang kepada Sharifah Khasif. Masya Allah, orang kan bila sebut dia tu, kekeduk-keduk dahi. Lepas tu bila sebut Sharifah Khasif tu, makcik-makcik, saya duduk depan ni, barulah, patutlah sedap suara. Jadi ustaz ni pun kata, kalau dia tak juara pun, mesti dia ni seorang abang yang memberi galakkan, yang mengajar mengaji dulu. Tapi sebab rezeki Sharifah Khasif ni jadi juara tilawah Quran, yang ni tak pernah duduk di atas pentas tilawah, tapi cuba dengar suara dia tadi. Tapi sebab orang tak kenal dia ni kan, macam bila lah nak habis qasidah ni aku kan faham pun apa kan. Bila ustaz sebut abang kepada si Polan, barulah patutlah sedap suara. Saya pun kata, aku dengar je ustaz ni bercakap, sila-sila ustaz bercakap. Saya memang syok kalau dapat duduk forum, sebab kita nak belajar daripada murabbi kita sahabat. Jadi biarlah ustaz ni cakap sembang panjang lagi, aku cakap sikit macam jadilah. Jadi sahabat-sahabat, bila mic pas kat saya kata terima kasih ustaz. Saya ni tadi tak tahu apa benda nak cakap, tapi bila ustaz start macam tu, terus mentol saya keluar toeng. Maksudnya apa sahabat? Kita kalau tak kenal memang buat dek je, faham tak? Kalau tak kenal buat dek je. Ya Allah, subhanallah, ustaz-ustaz yang mengajar kitab kat sini tiap kuliah maghrib kan, ustaz mana? Tak faham, tak tahu sahabat. Padahal muka surat 200 dah dia mengajar tu. Dulu lagi dia datang dah, kita buat tak tahu je. Tapi ustazah tu yang nak datang kan sahabat, kita sanggup bang kenduri pergi lepas zuhur, pagi saya ada kuliah duha kan main. Mohon terasa, sekian dimaklumkan kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ramai pula yang gelap. Jadi saya kata, saya ni bukan guru kat sini sebab datangnya ya Allah sekejap-sekejap je, tapi guru kita yang seminggu 2 kali, sebulan sekali. Tekuni, kamu akan kenal bagaimana istiqamahnya dia menyampaikan dengan hati. Ini yang patut kita nak tiru. Ya Allah, dulu-dulu masa mula-mula buka kitab ni, saya tak faham apa, tapi makin lama makin terasa lazat. Saya di Langkawi sahabat, duduk di Nahdah Rizat kan. Saya kata pertama kali aku tahu rupanya milik Ustaz Abdul Muttalib
yang sangat popular dalam penyampaian ilmu di utara tanah air. Bahkan dia mengajar di sini juga. Masya Allah kan, dia nak anak-anak tahfiz dia ni pandai wiring, pandai macam-macam lah. Lepas tu seorang yang menjaga resort tu sekarang, yang ni pun ustaz juga, ustazah. Tapi kami bawa dia, tengoklah 5 bulan ke 6 bulan duduk sini supaya dia pandai menguruskan resort ni. Jadi anak-anak kami hafal Quran ni, kami latih dia macam-macam. So sahabat-sahabat, dia bercerita tentang bagaimana para alim ulama dulu kalau denda diri dia, dia akan letakkan dekat tandas. Diri dia ni cuci tandas. Sebenarnya sahabat-sahabat, bila kita rasa diri kita tinggi, tak pernah buat kerja sapu-sapu sampah tepi jalan ni, tapi kita buat, aku ni berazam malam tadi nak bangun tahajud, tapi tak macam mana sedap sangat tidur, aku tak tahajud malam tadi. Maka pagi ni aku nak capai bangla tu punya penyapu, aku nak bagi tahu dia, hang rehat makan dulu, aku nak sapu daripada hujung sana hujung sini. Berapa ramai kita boleh buat? Tapi kalau kita boleh buat, sahabat-sahabat, itulah ilmu tasawuf. Dia kata, saya tersentak, betul dah ya Allah, kita duk mengaji ilmu nak membersihkan diri kita ni, hati kita ni daripada segala sifat-sifat mazmumah, tapi buatnya tidak. Sedangkan orang yang berada di kedudukan tinggi, ambil penyapu tadi tu, Masya Allah, sapu, jiran nampak, oh engkau sekarang memang turun pangkat malu ni sebenarnya. Tapi engkau tak tahu aku tengah denda diri aku malam tadi, patut aku tahajud ni, aku boleh tak terjaga apa yang Allah murka pada aku ni, sebab aku dah niat dah sebelum tidur. Maka itulah tasawuf. Jadi saya kata, kita ni cakapnya banyak sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi buatnya tidak. Tuhan, mulalah ustazah bila dengar kuliah walaupun sekejap jadi bahan ceramah 3 minggu. Sebab apa? Sebab memang sedar diri sungguh. Patutlah almarhum Tuan Guru ni Aziz dulu pun, Masya Allah kan, biasa je baginya mencuci tandas-tandas di Masjid Surau. Saya pernah jumpa seorang ibu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anaknya semua dihantar madrasah, padahal dia suaminya siap dekat masjid sahaja. Kan memang tak ada pendapatan tetap. Bila ada program-program dekat masjid, isterinya tu tukang masak. Kadang-kadang isterinya tu hebatnya sampai betulkan lampu-lampu dekat masjid. Satu ketika tu saya datang mengajar dekat masjid tu, kak, tangan kenapa patah? Itulah ustazah kak nak tukar lampu masjid hari tu. Tak ada orang lelaki lain ke? Lambatlah ustazah kak, geram, akak memang suka buat sendiri semua. Ya Allah ya Tuhanku, jatuh patah tangan masih nak masak dekat masjid. Kemudian apa yang saya kagum sahabat-sahabat, anak-anak dia kalau tak buat homework ke apa, nak denda ni bukan rotan ke cubit ke, dia bawa pergi masjid, bersihkan. 3 masjid ni Kak Ngah mesti bersih, 3 tandas ni Kak Ngah punya bahagian, 2 ni sebab ringan sikit kesalahan dia, Alung bersihkan. Nanti orang datang nak bersihkan surau, nak bersihkan tandas masjid, tak apa, anak saya dah buat dah, alhamdulillah. Biar dia rasa. Siapa suruh tak siapkan homework? Saya kata, Tuhan, aku ustazah ke dia ustazah? Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab dia praktik apa yang dia belajar. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah dapat tajaan umrah, rezeki dia tu tak pernah putus, padahal dia tak ada pendapatan tetap. Hidup dia tu nampak lapang, tenang. Masya Allah Tuhan. Kerana apa? Dia mempersiapkan dirinya untuk meniru apa yang tadi kita sebut, golongan an-nabiyyin, golongan as-siddiqin, golongan asy-syuhada, golongan as-salihin. Ini orang-orang yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita bertanya, macam mana dia boleh macam tu ya ustazah? Covid hari tu kena buang kerja tu, tapi nampak okey, sengih je. Subhanallah sahabat-sahabat, kita yang mencari kebahagiaan itu. Maka praktikkan sungguh-sungguh bahagia macam mana yang kita nak cari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh tauladan kepada kita. Apa sahaja kesukaran, kalau untuk membangunkan umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup korbankan segala. Nabi kalau haknya dicabuli, Nabi tak pernah angkat senjata. Nabi tak pernah marah pada orang tu. Orang lain pula, ya Rasulullah, ingin aku balas balik ke orang duk buat jahat dekat engkau ni ya Rasulullah. Tak payah. Kalau dia tahu, dia takkan buat macam tu. Dia jahil. Maka kita angkat tangan untuk mendoakan dia. Berapa banyak kisah yang macam ni. Buat hati kita meruntun sayu. Baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dah macam tu ke belum? Baru ada pangkat tinggi sikit, kau siapa nak tegur aku? Allah Tuhan, sahabat-sahabat, kita memang tak layak sefirdausi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tak tolak diri kita ke arah meniru-niru apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. So baru yang pertama. Saya ada banyak lagi ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Agak-agak okey ke KO? Pukul 3 petang baru berhenti.
Ustazah ni biar betul, aku dah lah nak pergi kenduri ni. Ada juga makcik-makcik kalau datang majlis ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia termenung apalah ustazah ni cakap. Rupanya teringat, excited sangat nak datang majlis ilmu ni, kain dia duduk dalam washing machine lagi. Cahaya elok je ni, matahari naik ni. Lupa pula nak sidai tadi kan. Dah WhatsApp suami, tak belutik pun lagi kan sahabat-sahabat. Jadi bila nak habis rugi ni, macam itulah kita. Kan sebab kadang-kadang jasad kita di sini tapi roh tak ada kat sini sahabat-sahabat. Kita kata kita cintakan Nabi tapi kita tak buat apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab tu saya sebulan lepas ni, kemarin habis Rabiul Awal kan, apa yang kita dapat hasil daripada maulid sana sini. Saya lagilah melihat sahabat-sahabat di Kedah, seminggu 2 kali saya pergi kan, sebab dijemput untuk festival sunnah di Kedah. Mereka maklum kepada saya kemarin, ustazah masa ustazah balik tu malam tu luar biasa. Besok tu majlis penutup ustazah melempah sampai luar. Rasa dekat 20,000 orang manusia ada tu ya. Biar betul Kedah ni hebatnya. Kedah saja ke campuran lain, memang ramai ustazah. Subhanallah, meremang bulu roma sahabat-sahabat. Orang bangkit, semua orang nak menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita dapat? Kalau solat jemaahnya masih kita tak imarahkan masjid, rumah-rumah Allah, takut. Kita duk wakaf masjid, kita duk banner, tapi masjid masih lagi banyak lompong-lompong kosong. Sebab tu Masya Allah, tabarakallah, apa lagi benda yang kita boleh bantu? Contoh anak jiran kita nak sambung belajar, tak ada duit tiket nak pergi Mesir. Lulus Melaka dah ni syarat okey, tapi duit tak ada. Kita kata anak dia bang, bukan anak kita. Nanti yang dapat degree bukan anak kita, anak dia. Nanti yang gaji besar anak dia, bukan anak kita. Kita rasa rugi. Bahkan kalau kita jadi asbab dia menyebarkan ilmu nanti kepada seluruh orang-orang Islam, kita tak pandai bersyarah, tak pandai menyampaikan yang baik. Tapi lepas 4 tahun, 5, 6 tahun dia balik sebagai ulama, sahabat-sahabat, mungkin masa tu kita mati dah. Sejuk barzah kita. Sebab apa ya? Seorang je yang kau sponsor untuk sambung belajar sebab anak orang miskin. Dia hari-hari menyebarkan ilmu Allah, sebenarnya pahala tu mengalir ke barzah kamu. Kita buat apa? Tantang mak dia banyak duit, boleh je jual tanah kan kalau anak nak sambung belajar. Kita macam-macam sangkaan. Sedangkan yang kita nampak masjid, madrasah, sama macam juga wakaf Quran. Sahabat-sahabat, ini yang saya dapat ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz Mutalib. Sebab masing-masing makcik-makcik yang dari KL ni, oh lah betul juga. Kata aku cakap lama tak mau dengar kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila orang kata nak wakaf Quran semua kan, bukan salah. Tapi saya tengok suami saya sendiri, Ustaz Azwan kan, Quran dia ya Allah Tuhan. Buruk sungguh-sungguh, bang tukarlah Quran, saya dapat banyak hadiah Quran. Abang tak selesa, ni lah Quran abang masa abang mengaji dulu. Itu yang dia selesa tak baca sampai ke hari ini. Jadi kita hari ini memperbanyak sahabat-sahabat. Kita takut di sana ada beberapa pihak, minta maaf sebut, yang suka untuk mengambil kesempatan. Jadi Darul Fawaz Kertih didatangi satu bonet kereta Quran, kami kata pergi hantar tempat lain, minta maaf sebab anak kami tak ramai, Quran banyak dia nanti tak terbaca. Jadi orang yang nak hantar ni resah gelisah, ustaz tahu tak nak hantar kat mana lagi, saya dah beli banyak ni Quran ni. Resah gelisah, tak tahu nak letak kat mana. Sama juga macam dunia viral sekarang ni, pondok terbakar, banjir, kami tak ada makanan. Yang kami perlukan mi kuning, dah pakat satu kampung pergi hantar mi kuning. Mana ada peti ais dekat tempat madrasah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi anak-anak madrasah ni 3 hari tak mengaji. Pasal apa tak mengaji? Pasal dia pergi jalan satu kampung, pergi bagi sedekah pula mi kuning ke orang lain. Allah ya karim, Masya Allah. Jadi kita nak sebut apa kelainan yang orang tak buat, kita boleh buat. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kata jalan nak pergi Masjid Asy-Syakirin ni pecah-pecah, pasal apa? Jom kita kumpul duit, kita betulkan jalan dulu. Kan buat apa ustazah betulkan jalan? Ini kan urusan kerajaan. Kan kita beli kapet lah, kapet dah macam tak berapa hijau sangat, dan ni kita tukar yang betul-betul hijau, bagi comel sikit. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan jadi kita tak nak buat. Jadi saya kata kalau kita ada duit syubhah, ada duit yang betul ke tidak duit aku ni kan, tiba-tiba kita dapat duit-duit tertentu, jangan buang dalam tong sampah. Tu jalan-jalan tu yang memerlukan. Sebab apa? Sebab bagi orang tak ada terseliuh kaki, tak ada terkehil kaki untuk datang masuk ke Masjid Asy-Syakirin. Tapi orang tak nampak. Orang kata buat apa nak sedekah benda yang dipijak-pijak. Tantang tapak kasut dia tu ada tai lembu, tai anjing, semua kita pikir sampai lagu tu. Padahal menjadi asbab untuk sampai ke sini, ini juga pahala yang sangat besar. Allahu Akbar.
Subhanallah. Sebab tu bila saya pergi Mekah, orang nak wakaf Quran, saya kata, tukar lekat berapa biji ni, banyak benar bagi duit sampai 300 ni. Ustazah, dulu masa saya pergi Mekah RM50 kalau tak silap saya. So dapatlah 6 biji Quran. 300 ni akak, saya tambah sikit lagi, saya beli wheelchair lah satu. Kan, kenapa Ustazah? Sebab Quran banyak sangat. Lagipun nanti mereka duk kutip pergi hantar dekat masjid-masjid kecil dekat Mekah ni. Yang Masjid An-Nabawi dengan Masjidil Haram ni memang kerajaan mereka letak kat situ dah. Mereka tak pakai hak kita bagi ni. Ya ke Ustazah? Pergi rujuklah dekat Ahlul Mekah. Sahabat-sahabat, wheelchair kenapa Ustazah nak? Depan mata ni terhegeh-hegeh berjalan. Kalau ada kawan bilik nak tolak dia sampai pergi masjid, asbab dia iktikaf 3-4 jam dalam masjid pakai wheelchair yang akak sedekah tu, Masya Allah. Akak duk goyang kaki saja dekat pucung utama ni, akak dapat pahala. Ya ke Ustazah? Yalah. Subhanallah. Pelbagaikan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan kata Ustazah tak bagi, tak boleh, tapi mana yang lebih bermanfaat. Sebab Nabi SAW mengajar para sahabat demikian. Nampak pelik, nampak lain, tapi ini yang kita mengikut Nabi SAW. Okey. Kedua, mencintai Nabi SAW. Saya dalam bulan Rabiul Awal banyak mengimbau, bila saya bawa jemaah nak masuk Madinah, saya akan ajak mereka mengalunkan Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Ulang banyak kali, nanti ada air mata yang jatuh. Sebab kita faham, kalau bawa selawat-selawat dalam bahasa Arab tu memang pahala dapat sahabat, tapi kadang sambil kutil kuku sallallahu ala, tak ada rasa apa, sabar je lah aku, kan? Sekurang-kurangnya aku rindu padamu. Orang rindu buat apa? Surat cintanya dibaca selalu. Orang rindu buat apa sahabat-sahabat? Saya tinggalkan rumah 3 hari je, adik saya kata, kau tahu tak, kita orang semua duduk depan bapak, nama engkau juga disebut, nama engkau juga disebut. Faham tak sahabat-sahabat? Itu orang tua yang rindu. Dia nak tengok, nak jumpa sahabat-sahabat. Bukan makna yang ada depan mata ni tak bagus, tapi biasa. So kalau kita sentap, dah tunggulah yang kat Langkawi tu balik, biar kita tinggalkan duduk kat sini, kan sahabat? Itu orang rindu, disebut namanya sentiasa. Kita akan melalui fasa ini. Kita tengok orang tua kita hari ini macam-macam pengalaman. Aku 20 tahun akan datang nanti macam mana, ya Allah. Kena sentiasa ada rasa empati. Kita duduk dalam kasut dia. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab orang tua ni, cycle dia tu macam kita kembali kepada kanak-kanak. Subhanallah, tak ubah. Kita tinggal di dapur, panggil. Gimana? Sebab dia takut kena tinggal. Anak kecil kita dulu pun macam tu. Bangun tidur, tengok mak tak ada kat sisi, merangkak cari. Sebab dia belum mumayyiz, belum boleh membezakan baik buruk. Mak rupanya tengah angkat kain kat luar. Buka pintu, merangkak dia keluar. Mak tak perasan. Bapaknya balik, langgar baby tengah merangkak kat luar ni. Kalau orang yang dah mumayyiz, kereta ayah sampai, mampu aku kena langgar saat gini, masuk balik dalam rumah, kan? Tapi sebab baby tak tahu apa. Orang tua satu hari dia akan melalui macam tu. Kita jangan marah, nampak dah tua bangka dah ni, tapi sebab akalnya ni berpindah kepada kanak-kanak. Kita yang kena bantu menguruskan dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga apa yang kita lalui nanti Allah takdirkan indah belaka. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak pernah tahu. Tapi tengoklah cerita-cerita kawan kita, bela mak dia, bela ayah dia sakit, macam-macam. Yang dulunya imam bapak saya ni ustazah, tapi sekarang pelik sungguh, disuruh sembahyang tak nak sembahyang. Akan ada lagi. Bapak saya semalam pukul 1 pagi saya jumpa, "Jom kau ambil dompet bapak, dalam tu ada duit tu." Ya Allah, pak pasal apa nak suruh ambil dompet pula? Ada duit dalam tu, cuba kau tolong kirakan. Ya Ustaz Azwan punya ambil duit ingat, benda lain tak ingat. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kan, kalau kita rindu, kita kena sebut selalu Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sahih, tak perlu ditabayyun lagi. Tapi kita apa berita yang sampai dekat handphone kita, kita percaya. Daurah kami di Menara Al-Ustaz baru ni,
bersama 200 orang peserta, sahabat-sahabat menamatkan 40 hadis jalan ke syurga. Sepanjang di Langkawi saya sebut, saya balik ke KL saya akan sebut lagi sebab saya terkesan dengan dua perkara yang kata Nabi pastikan ia menjadi jalan kita ke syurga. Antara 40 hadis itulah yang saya baca. Pertamanya, Nabi tak bagi kita bercakap tipu. Kan sikit-sikit cakap menipu, sikit cakap menipu. Kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan tertentu menipu. Kemudian terlibat dengan pertengkaran. Dua ni kamu terlibat, memang susahlah kamu nak masuk syurga. Jadi kenapa saya banyak mencanangkan di mana-mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab saya kata Allah musim-musim macam ni. Macam ni macam mana sahabat-sahabat? Faham ke tak faham? Parlimen dah bubar, dah mula dah Ustazah Zai, sabar dulu, dengar dulu. Sahabat-sahabat, yang diundi tolong jangan menipu. Dalam menabur janji apa pun jangan menipu, sebab kamu nak ke syurga wahai pemimpin. Jangan menipu, sebab bila kamu menipu memang takkan ada syurga untuk kamu. Yang mengundi tolong jangan terlibat dengan pertengkaran, sebab yang bertengkar ni yang nak mengundi tahu sahabat-sahabat. Pemimpin ni kadang duduk satu meja boleh saling belaga gelas lagi. Kan boleh sembang pula, bukan parti lain ke? Mereka sembang hal negara elok je satu meja. Yang nak mengundi dia pula bertengkar macam-macam. Kan pasal apa bendera kalau tu pula berkibar? Pasal apa? Saya kalau musim-musim ni saya tak boleh balik kampung Ustazah. Kang saya gaduh dengan Pak Mentua saya. Lah Pak Mentua pun sanggup gaduh. Musim pilihan raya je, pelik sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apa saja yang menyebabkan pertengkaran, tolong hentikan bicara, pilih untuk diam. Kan kamu nak berbahas panjang pun bukan kamu nanti yang akan diundi. Simple sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak jumpa Pak Mentua sebab Pak Mentua tak sihat. Pak Mentuanya pun dah terlentang atas katil. Kau nanti undi apa? Akan tiba. Tak ada makna sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak bertengkar pelik. Jadi saya kata, ya Allah, ini bukan kebetulan. Allah pilih hadis ni ada depan mata aku untuk aku sampaikan pada musim-musim begini. Wahai orang yang nak dipilih, tolong jangan menipu. Wahai orang yang nak memilih, tolong hindarkan pertengkaran. Kan di sana ada makhluk Allah yang bernama Iblis yang suka sangat mengapi-apikan, akhirnya semua kita jadi bertengkar. Sahabat, saya nak terbang umrah 3 November ni bawa satu bas. Jadi ketika mula-mula bubar dulu, suami saya kata, yang sugul dia, sungguh-sungguh. Abang rasa bersalah sungguh ni, berdosa sungguh. Pasal apa? 40 undi ni kita bawa dalam bas kat Mekah Madinah ni. Biarlah dia pun nak undi apa, tapi masalahnya tanggungjawab pada negara ni. Tu juga sebab Quran cakap. Di Langkawi ada orang tanya saya, Ustazah betul ke ada ustaz ni kata berdosa kalau kita tak keluar mengundi, sebab dah pening dah semua macam tak betul je kan. Jadi tak tahu nak undi apa. Ustaz tu kata berdosa, betul ke Ustazah? Bukan kami yang cakap, Quran yang cakap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tetap kena sampaikan. Ni kalau Ustazah cerita macam nak bagi faham apa yang Allah kata. Tolonglah nanti kan tulis cop kat dahi, ini berkecenderungan politik. Dan kalau nanti tak faham, lagilah payah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila diumumkan tarikh mengundi 19 November dan kami grup balik 14 November, wah senyum suami saya lebar. Alhamdulillah kan. Mereka balik kampung mereka masing-masing. Yang penting mereka tunaikan tanggungjawab kepada negara. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab tanggungjawab adalah tanggung di dunia, nak jawab dekat akhirat. Pasal apa? Sebab kita bila nak menyalah-nyalahkan pemimpin, tanya diri kita dulu, aku pilih siapa dulu? Sebab yang dipimpin itu sahabat-sahabat adalah yang memimpin itu lihat kepada siapa yang dipimpin. Sebab tu bila kita tengok kepimpinan Rasulullah dengan Khulafaur Rasyidin, betapa hebatnya ya Allah Tuhan. Sebab apa? Tengok siapa yang memimpin, layak memimpin umat yang macam tu. Kita hari ini subhanallah, yang dipimpin atau yang memimpin, di mana kepakaran kita dalam merindui ayat-ayat Allah? Kita mengaji tapi kita tak mengkaji. Sebab tu semua benda kita tak reti. Sahabat-sahabat, kita takut nanti bila kita kata kita rindu Nabi, kita tak praktik apa yang Nabi buat, Nabi tak panggil kita sampai masuk ke dalam Firdausi. Takut. Sedangkan kita kata lisan aku banyak berselawat. Masa festival sunnah kami buat pertandingan, 1 hari 10,000 selawat, dan sayalah orang pertama hantar pada jam 10 pagi. Bangga ke main sahabat-sahabat. Tapi hanya di lisan, tak muncul pun rasa di hati nak ikut Nabi lepas mati sampai masuk ke dalam syurga. Sebab Nabi tak pentingkan diri macam kita. Nabi nak masuk syurga, Nabi toleh dulu ummati, sebut lagi di lisan. Umat aku macam mana lepas ni? Ya Allah Tuhan, sayangnya Nabi kepada kita.
Sayangnya Nabi kepada kita. Tapi kita sahabat-sahabat yang rahmati Allah, peluang ada, banyak ruang, tapi kita tak ikut apa yang Nabi buat. Saya tak cakap pada orang lain, saya cakap kepada Muzayyanah Abdullah. Kat mana kalau aku mati ni nanti tempat aku, ya Allah? Nabi panggil ummati ketika berdiri di mahsyar Allah, tapi kaki terpatri tak bergerak. Kita nak marah kaki, pasal apa hang tak bergerak tu? Ramai dah orang berbondong-bondong ikut Nabi. Depa tu dulu selawat dia luar biasa, ikut sunnah Nabi, saat berjuang pun ikut sunnah Nabi. Tapi hang tak mau ikut sunnah Nabi, hang perasan kaki hang nak melangkah ikut Nabi? Memang tak lah. Tu bahasa kita hari ni lah, tahun 2022. Nanti dekat mahsyar bukan macam tu lah bahasa dia. Tapi nak bagi faham sahabat-sahabat, memang taklah kita nak ikut Nabi. Sebab kaki kata dulu kat dunia hang baik, aku ikut hang. Hang tak baik, aku ikut ke tempat tak baik. Tapi ni mahsyar, aku tak ikut cakap hang lagi dah. Aku ikut cakapnya Allah. Allah tak bagi aku bergerak sebab engkau tak betul-betul mencintai Nabi ketika hidup di dunia. Sebab tu aku cinta padamu. Orang rindu tadi sebut nama selalu, baca Quran selalu, cuba fahami hadis-hadis Nabi. Sebab tu di Menara Al-Ustaz baru ni saya kata, saya nak baca hadis. Kalau ikutkan ustazah, sahabat dirahmati Allah, saya nak baca kelas ikut, baca kelas ikut. Sebab dulu Nabi sebut benda ni. So kita nak bagi tahu lidah kita, kau sebut ulang apa yang Nabi cakap. Kita kalau baca hadis, Allah lemau lah ustazah nak baca hadis. Wanita-wanita yang haid tak boleh baca Al-Quran. Ini jumhur ulama. Bacalah kitab-kitab yang kita beli kat ustaz-ustaz kita tu. Beli simpan, beli simpan, buka masa kita haid. Untuk apa? Untuk baca hadisnya tu. InsyaAllah haid kita 15 hari setiap bulan pun kita akan fasih dalam bahasa Arab. Walaupun permulaan ini kita tak faham, tapi kita dapat fasih. Dia tanya, ustazah, kenapa lepas haid saya jadi malas nak tahajud? Lepas haid jadi malas nak mengaji? Lepas haid rasa macam lidah keras balik nak mengaji? Sebab haid kamu berhenti segala. Sedangkan kita tak disuruh berhenti pun. Yang boleh teruskan, yang tak boleh sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita stop. Hanya dalam tempoh darah keluar sahaja. Jadi Masya Allah sahabat-sahabat kita yang membina pelbagai alasan, sedangkan peluang demi peluang ada depan mata. Ketiga, tadi cinta Nabi, kita duk sebut, saya selalu sebut di mana-mana. Bayangkan suami kita, I love you yang, I love you yang, I love you 1000 kali sehari, tapi beras pun tak beli. Sekian dimaklumkan. Agak-agak macam mana sahabat-sahabat? I love you, I love you, geram je aku kan. Cintanya tak dibuktikan sahabat. Biar je bini susah seorang-seorang, dia main WhatsApp kat rumah. Tak dibuktikan cintanya. So jangan sebut aku cinta padamu pada Nabi, tapi apa yang Nabi percontohkan kita buat dek. Berapa ramai kan berarak di Masjid Surau. Saya sebut benda ni setiap tahun. Tahun ni pun sama, masjid di rumah saya, Masjid Al-Anas. Ustaz Azwan punya semangat, cancel semua program. 2 tahun dah yang tak jumpa ahli karya kejiranan kita. Surau minta abang jadi wakil berselawat untuk surau kita. Semangat ni, gosok baju biru yang okey, ikut aje lah sahabat. Sebab saya tak boleh join, saya ada jadual di TV Al-Hijrah 12 Rabiul Awal itu. Kesalam bang, kalau jumpa acik-acik kesalam. Sekali saya baru nak open mic kat TV Al-Hijrah, dapat mesej dari masjid ni. Hujan kan dari 4 pagi. Kalau sampai 7.30 tak berhenti hujan, kita tak payah berarak, kita masuk dalam masjid terus. Ustazah pun kata Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Innalillah lah dia katakan. Sebab apa sahabat dirahmati Allah? Allah berkehendak. Bukan maksud ustazah tak bersetuju akan perarakan, tapi yang bagi hujan tu kan Allah. Takkan nak berarak dalam hujan pula. Tapi ingat, habis saja nanti dapat seorang sebungkus nasi biryani kambing, kan Bilal akan hayya ala salah. Jangan pi belah pula pestad motor. Kan sahabat-sahabat berapa ramai berarak beria-ia, baju sedondon kemain, bunga telur dapat seorang satu. Waktu solat jemaah tinggal satu saf. Sebaik ada Pak Bilal tanggungjawab dia hari tu laungkan azan. Kalau tidak, tak ada. Nak pergi kenduri ni, nak cepat. Sedangkan sunnahnya yang mana? Kita tak menafikan yang tadi tu salah satu cara untuk mencantum silaturahim, tapi sunnah besarnya yang mana? Berapa ramai lelaki-lelaki kita jadi rindu untuk berada di saf solat berjemaah, dan berapa banyak kekuatan kita untuk memujuk lelaki-lelaki kita khususnya, datanglah solat berjemaah bang.
Abang keluar balik daripada masjid yang penuh berkat. Berkat tu melempah masuk rumah saya. Saya berazam nanti bila anak-anak kita dah boleh faham, duduk kat masjid diam-diam dengar kuliah sama-sama, saya nak ikut abang pergi masjid. Subhanallah sahabat. Tapi kalau kita wanita yang berhalangan, patut Nabi sampai nak bakar rumah orang yang tak datang solat berjemaah. Tapi hari ni jangan buatlah imam masjid Asyakirin. Pakat masuk penjara belaka lah pula kan sahabat-sahabat. Sebab ada lagi kepentingan-kepentingan yang lain. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, terlalu banyak. Tiga tadi saya dah sebut belum? 3, memperbanyak solat sunat. Memperbanyak solat sunat. Ya Rabb, bila kita sebut memperbanyak solat sunat, teringat betapa Bilal bin Rabah dijamin oleh Nabi SAW, aku terdengar bunyi telapak kakimu di dalam syurga wahai Bilal. Kita duk ingat amal soleh apa yang Bilal buat. Rupanya setiap lepas berwuduk mesti solat 2 rakaat. Lepas wuduk solat sunat 2 rakaat. Lepas wuduk solat sunat. Jadi cerita Bilal ni, dia berwuduk bukan hanya pada 5 waktu solat sahaja. Subhanallah, dia tak membiarkan dirinya tanpa wuduk. Orang yang kerja pejabat, jual apa dekat pasar, macam mana sahabat nak bagi duit baki kat orang? Oh, pocot mak kau tersentuh lah pula, batal. Tapi ibu-ibu yang dekat rumah, suri rumah, boleh amal tak amalannya? Subhanallah, jap-jap rasa tua-tua ni asyik nak terkencing je. Ustazah, bagus tu cik, itu bagus tu. Bagus dengan ustazah tadi, asyik bagus-bagus. Kalau terkencing kan kita dah basah satu bahagian. Sebab kita beristinja tadi, alang-alang basah, buka pipe, uduk sekali kan. Sebab apa, duduk kat rumah je pun baju kelawar, bukan je baju lengan panjang. Kalau kat pejabat memang payah, kan basah pula lengan, sekali nak menulis basah pula fail yang kita nak ni, adalah alasan. Kalau kat rumah tak ada alasan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan asal batal berwuduk, asal batal berwuduk. Allah indahnya, saya buat benda ni meremang bulu roma. Masa PKP je dapat, faham ya sahabat? Allah Tuhan, indah lepas solat subuh dapat baca Quran sekejap, mengajar. Kan alamak rasa macam batal, tak apalah, sekejap lagi nak duha wuduk, lepas duha wuduk lagi, tunggu zuhur. Masa PKP dapat. Sebab tu saya rasa besarnya nikmat just stay at home tu. Dan rasa tenang lapang. Zuhur dapat qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Sekarang kalau buat macam tu, Ustazah dah on the way ke? Dah lambat ni nak start kelas. Ada je halangan. Jadi subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kecintaan inilah yang kita nak tiru. Kerana apa? Nabi SAW memberi contoh kepada kita. Dah dibuktikan telapak kaki Bilal bin Rabah ada kedengaran di dalam syurga dengan banyaknya solat sunat. Dan kita tahu para asatizah kita mengajar, nanti kalau ada lompong-lompong pada solat fardu kita buat, tapi ada yang tidak tepat, maka ditanyakan oleh para malaikat tentang solat sunat kita. Subhanallah, sebab tu solat fardu ada sunatnya, puasa fardu ada sunatnya, zakat yang wajib ada sunatnya. Kat mana sunatnya? Melalui sedekah. Jadi kalau zakat kita ada yang terlompong, Allah pandang sedekahnya. Kalau puasa kita ada kecacatan, Allah tanya puasa sunatnya. Kalau puasa sembahyang fardu kita ada yang lompong di mana-mana sahabat, bocor di mana-mana, solat sunatnya. Ini yang memudahkan kita untuk ke Firdausi bersama Nabi. Masya Allah. Seterusnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, keempat, berakhlak mulia. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majlisnya denganku di antara kalian di hari kiamat kelak, yakni di dalam syurga, adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi cakap, bukan paling tinggi ilmunya, paling banyak ilmunya, tapi tiada akhlaknya. Orang yang akhlaknya sangat tinggi, Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini yang kita nak tiru. Akhlak aku di mana? Ketika aku bersama suami, pasangan hidupku, ketika bersama anak-anak, ketika menziarahi orang tuaku. Sebab berapa banyak kita boleh baik di luar rumah, tapi dalam rumah kita tak baik pun. Akhlak Nabi luar biasa. Luar rumah dia baik, dalam rumah dia ditunggu oleh isteri dan anak-anak. Kita fikir simple je sahabat, kenapa keluarga Nabi tunggu Nabi? Sibuk kat luar rumah ni, tapi tunggu Nabi, rindu Nabi. Kisah puteri-puteri Nabi duk tunggu depan rumah, nangis bila tengok Nabi tadi datang dengan rambut kemas masa pergi keluar bekerja, balik dengan rambut kusut masai,
Menangis putrinya, sudah-sudahlah berhenti. Tapi apa Nabi jawab? Dunia ni tempat berpinan, akhirat nanti tempat beristirahat. Jadi maknanya sahabat-sahabat, balik dirindui oleh ahli keluarga kerana akhlaknya yang mulia. Kita ni kan takut-takut kalau balik, loh balik pula ada bapak ni kan. Anak pakat masuk dalam bilik, isteri buat-buat tidur, tarik selimut, menyampah. Dengar dia berdehem pun menyampah. Subhanallah. Kerana apa? Kerana akhlaknya. Jadi kita nak ukur akhlak kita ni sahabat-sahabat mengikut ukuran Nabi SAW. Bukan ikut orang yang kita sanjung tinggi. Itu sebab kadang-kadang kita terlampau taksub dengan satu-satu nama atas muka bumi Allah ni. Dia bukan Nabi. Faham ya? Yang baiknya tiru. Kalau dengar tentang buruknya, sahabat-sahabat bukan kita nak kecam. Kalau mampu tegur. Tapi kita doakan dia supaya ya Allah tuntun, pimpin dia ya Allah. Tergelincir, ya, walaupun ustaz-ustazah boleh tergelincir sebab di sana ada makhluk yang sangat istiqamah nak ganggu dia supaya terus-terusan dalam tergelincir. Ini yang kita takut. 5, memperbanyak membaca salawat. Masya Allah. Kalau saya boleh ulang lah yang dengar dalam talian tu, rezekilah sahabat, saya ulang lagi. Kan saya pun baru dapat tahu Ustaz Wan, kita punya bekas qari negara yang berasal dari Kelantan, 12 Rabiul Awal lepas meninggal dunia. Meninggal dunia tiba-tiba dalam usia muda. Anaknya ramai tahu, bukan sedikit. Ustaz Syekh Qadir Al-Jofri lah cerita dalam forum. Saya pun tengah-tengah dengar. Aku dengar juga cerita ni, tapi sebab tak kenal siapa keluarganya kan sahabat. Rupanya dia meninggal tu tengah cuci rumah baru dia yang dapat hadiah oleh Kerajaan Negeri Kelantan sebab menang juara qari pada tahun itu. Subhanallah, dia bercuci rumah, nak pindah rumah baru, sakit dada, terus meninggal. Tarikh itu public holiday 12 Rabiul Awal. Jadi anak-anak murid dia kata, Ustaz selalu sebut kan nak mati 12 Rabiul Awal. Manalah tahu mati pada waktu kelahiran Nabi, dapat duduk bersama Nabi. Masya Allah. Dan isterinya kata sahabat, antara amalan dia adalah sehari dia wajibkan untuk berselawat 12,000 kali. Bila ditanya kenapa, sebab cita-cita dia nak mati 12 Rabiul Awal ni kan, kalau kita macam gurau-gurau saja kan, tapi sebab minda dia dibawa ke situ, dia buat. Kita cakap je sahabat dirahmati Allah, nak mati 12 Rabiul Awal, moga-moga mati sempena kelahiran Nabi. Tak ada dalam mana-mana hadis pun, takut orang pucung duk pakat lepas ni nak mati 12 Rabiul Awal tapi selawatnya 12 kali pun tak sampai. Jadi kita nak tiru yang ni, dia buat sungguh. Isteri dia kata tasbih tu memang menunjukkan selawatnya sehari 12,000 kali. Maknanya itu paling sikit. Jadi tengok Allah bagi. Jadi ustazah yang dengar, Tuhan, aku pun bercita-cita husnul khatimah, tapi aku bersungguh ke dalam melakukan perkara baik saat hidup. Sebab kita design kematian kita saat hidup. Kita mendaftar nak masuk syurga bukan saat kita mati. Sekarang dah buat pendaftaran awal. Macam mana cara ustazah nak daftar kat mana? Share link boleh tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap kali buat kebaikan ni penat, setiap kali taat ni penat, tapi aku sedang mendaftar ke syurga Engkau ya Allah. Bagi aku kuat dalam taat ni Allah, bagi aku sabar dalam taat ni Allah. Aku tahu ujian ni Engkau sedang paksa aku buat baik ya Allah. Tolong gandakan selawat kita sebab kita nak hidup bersama Nabi di Firdausi. Boleh ya sahabat-sahabat? Ni contoh tauladan dah ada dah. Ya Rabb. Keenam, merawat, menyantuni dan membantu anak yatim. Tahu anak yatim, lebih-lebih lagi anak yatim yang duduk dekat kita, kaum kerabat kita, jiran tetangga kita. Di Puchong ni pun kita tahu bapak dia meninggal masa Covid. Anak yatim tu lah. Tapi ustazah kereta besar dia tu. Tanta bapak dia mati tinggalkan harta banyak. Subhanallah. Anak yatim, kaya atau miskin, Allah yang suruh santuni dia. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allah yang suruh santuni dia. Jadi kita nak ambil dia jadi anak angkat. Kita bagi tahu anak pergi sekolah macam mana, bapak dah tak ada, naik bas sekolah lah kak kan. Tak apalah akak ni suri rumah, biar tiap-tiap hari pergi sekolah akak yang hantar. Akak tak tahu nak khidmat pada siapa lagi dah. Jauh-jauh akak tak mampu, kau kan jiran akak, biar akak hantar pergi sekolah masa kau pergi kerja. Itu pun niat kita nak menyantuni anak yatim. Allah akan mudahkan urusan kita. Sahabat, sebab tu kalau orang yang memakan harta anak yatim, Allah defend daripada dahsyat dalam Quran. Fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim, dalam perut tu dah menyala api neraka. Belum neraka lagi,
tapi Allah masukkan dalam perut tu yang dia makan adalah api neraka Allah. Jangan senang-senang. Engkau kan ibu tunggal, kerja pula susah, orang surau tiap-tiap bulan hantar duit anak yatim tu, biar akak pegang, akak pemegang amanah. Kalau saya ini yang paling saya nak left group sekali, takut Ustaz Zazai terbeli makanan, makan sendiri sahabat. So ambil yang bukan makan harta anak yatim, akak hantar dia pergi sekolah tiap-tiap hari pun tak apa. Kadang anak akak semua dah besar-besar, rindu pula nak hantar anak pergi sekolah. Kan kita gunakan kaedah tu sebab nak menyantuni anak yatim. Nabi cukup suka bila Sayyidatina Aisyah berkahwin dengan baginda Rasulullah tak punya zuriat, Nabi kaut anak-anak yatim di Madinah. Ni anak kita Aisyah, ni anak kita Aisyah. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang ketujuh, mendidik anak-anak wanita agar menjadi mukminah salihah. Tegur anak-anak perempuan kita, ibu-ibu dirahmati Allah, yang pakaiannya dahsyat sekarang ni. Tegur anak-anak perempuan kita yang tak ada rasa malu mempertontonkan dirinya kepada orang lelaki. Tegur anak-anak perempuan kita yang pergaulannya sudah luar biasa dahsyat. Macam mana kita nak tahu? Kita kena jadi rakan media sosial kepada mereka. Saza, IG anak saya dengan saya jadi budak kecil melompat-lompat sekali. Kan sebab apa? Sebab kita tahu kecenderungan dia kawan yang macam mana. Tak apalah kita penat sikit ujung-ujung minggu goreng mi banyak sikit, nak buat study group kat rumah. Kenapa sahabat? Kita takut kalau kat luar dia terpengaruh dengan macam-macam. Ibu-ibu dirahmati Allah, cari siapa kawan-kawan anak kita, kecenderungannya bagaimana, idolanya sekarang ni siapa. Sebab tu kita nampak cara pakainya dah berbeza. Patutlah bang dia kawan dengan macam tu. Macam mana bang sebelum dia pergi jauh lagi? Anak perempuan sahabat, dia akan meniru siapa ibunya. Tapi tolong jangan berkeras. Jangan berkeras. Sebab apa? Jiwa perempuan ni sangat lembut. Okay, kita raikan dia. Betul kan? Memanglah logiklah kalau anak ibu dah ada boyfriend dah 18 tahun kot. Ibu dulu lagi dahsyat, 16 tahun dah ada boyfriend. Kau tahu tak? Kan? Dia suka nak sembang dengan kita sahabat. Tapi kalau kita marah dulu tak jadi. Tapi dalam pada dia syok sembang pasal boyfriend dekat kita, kita dah bagi tahu apa yang boleh. Ibu pun ada boyfriend juga dulu. Tapi kalau watuk kata begini, jangan balik lepas pukul 5, jangan berdua-duaan, ibu tak pernah buat. Anak ibu boleh kan buat macam tu. Cari, berkawan dulu dengan dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan main tohmah, jangan main fitnah. Kalau kita tak berkawan dengan media sosial dia, kita main tuduh kita tak tahu. Okey, jadi tolong jadi rakan Facebook, rakan IG kepada anak-anak kita. Tak retilah ustazah, kena belajar. Sebab kita berperang dengan dunia ni sekarang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terakhir yang ke-8, memperbanyakkan doa. Yakni, pernah tak kita berdoa, wahai Allah, gerakkan lisanku dengan mudah untuk banyak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Minta ya Allah, anugerahkan aku satu rasa yang rasa macam tak nak tidur selagi tak dapat 1000 selawat pada hari ini. Bercakap dengan Allah dengan bersungguh-sungguh. Gerakkan hati aku ya Allah hanya nak meniru akhlaknya Nabi SAW. Setiap kali mendengar qasidah, buka selawat-selawat dalam kereta dan sebagainya, pandanglah itu sebagai layakkan aku mendapat syafaat Rasulmu di akhirat kelak ya Allah. Datangkan rasa cinta kepada Rasulullah. Tiru akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa minta untuk dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat sampai kita berdiri di mahsyar Allah pada hari kiamat. Kita takut sahabat ketika berada di sana kelak rahmat Allah tak tercurah, syafaat Rasulullah tak sampai. Kita takut. Bukan kerana apa-apa, kerana kita sendiri tidak mahu. Nampak macam mahu bersungguh-sungguh duduk dalam circle yang begitu, tapi cara jalannya semua dah ditunjukkan, kita tak tempuh pun jalan tu. Ini kesilapan kita. So sekarang kita dapat 1, sahabat-sahabat, buatlah 1. Kalau dapat 8 tadi tak buat ke 8-8-nya, buat 1 dulu pun jadilah. Jangan tinggal semua. Boleh ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Bila buat satu benda rasa susah, saya kata Ustazah, tak boleh lah kalau bersugi tu geli. Tak apa, akak tak dosa pun kalau tak bersugi tu. Contoh, tapi jangan tak gosok gigi, pitam pula orang sebelah lagi. Macam itulah maksud. Tapi jangan hina orang yang bersugi. Sebab Nabi cinta akan perbuatan bersugi, faham ya? Jadi saya bagi simple macam ni. Okey, faham. Tak bersugi itu bukan berdosa, tapi mengeji kayu sugi orang bersugi itu satu dosa, maknanya kita menghina Nabi. Faham ya? Sebab Nabi suruh kita bersih-bersih.
wanita antara yang Nabi suruh jaga, jangan sampai suamimu tercium bau busuk padamu. Aduh sahabat, sebab tu kita disuruh berwangi-wangian. Nak tahu tak Niloufar sembang apa dengan Ustazah masa festival sunnah? Ia terasa ai. Tahu tak sahabat-sahabat dirahmati Allah, suami dia tegur pasal apa cantik sangat keluar rumah. Dalam hati dia, tunggu aku kat rumah lagi cantik daripada dalam rumah. Dia buat. Jadi suami dia tegur. Saya suka Ustazah bila suami tegur. Dalam hati kata, ish, aku suka ke tidak kalau suami tegur ni? Faham ke tak faham? Masya Allah sahabat, sekarang dia bercantik-cantik sampai ke tahap hari Isnin nak pakai baju apa depan suami, Selasa baju apa, Rabu baju apa, macam dia susun jadual pakaian dia di luar rumah. Saya pun cakap, aku ustazah ke dia ustazah? Sebab kita pakai baju kelawar kat rumah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam itulah maksudnya. Sebab dia ada ilmu, dia bertindak dengan ilmu, dan kita nampak. Soal orang kecam dia pelbagai segi tu ustazah tak nak ambil tahu. Tapi ustazah terasa di hati ni bila dia kata, saya suka ditegur oleh suami saya. Saya suka bercantik-cantik dan berwangi-wangi depan suami saya. Aku kena buat ni Allah, aku geram kan. Dah lah kaya, berjaya, cantik, jelita, moga-moga bahagia di dunia sampai ke syurga. Tu gigi ustazah tu. Geram sahabat. Sebab dia buat, dia belajar, dia buat. Kita takut kita belajar tapi kita tak buat. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tu sebab kita kadang nampak buruknya orang tu, biar pi, moga-moga Allah ampunkan dia dan dia berubah kepada yang lebih baik. Tapi yang saya nak tiru adalah apa kebaikan yang ada pada dia. Subhanallah, moga semua kita sukses, berjaya, insya-Allah dunia akhirat. Kita mengharapkan pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertemuan yang paling nikmat dan lazat di tempat yang penuh dengan istirahat. Bermula dengan layakkah kita mendapat syafaat, perbanyakkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf zahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.